Parti-parti politik akan menghamburkan janji-janji murah tanpa tanggungjawab, bercakap tentang apa sahaja dan melakukan kadang-kadang perkara yang di luar normal biasa untuk meraih undi. Pilihan Raya Negeri akan berlangsung pada Sabtu ini 12 Ogos 2023 yang menyaksikan perebutan kuasa antara dua coalition terbesar parti politik dalam negara ini, iaitu antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dengan Perikatan Nasional yang memiliki komponen Bersatu, PAS dan Gerakan. Jadi pada wawancara hari ini kita bersama dengan Amir Ikatan Muslimin Malaysia Al-Fadhil Ustaz Abdullah Zaid bin Abdul Rahman untuk kita membicarakan tentang PRN merosakkan insaniah. So, apa khabar Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, PRN yang akan berlangsung pada 12 Ogos ini, seperti mana yang saya sebut tadi, dia menjadi satu perebutan kuasa antara dua coalition ataupun dua pakatan terbesar lah. Yang mana pakatan yang pertama adalah Pakatan Harapan bersama dengan Barisan Nasional yang diketuai oleh Anwar Ibrahim, dan yang kedua adalah Perikatan Nasional yang diketuai oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang akan berlangsung pada di 6 negeri lah. Jadi Ustaz, pada pilihan raya nanti, kita akan lihat situasinya, senarionya adalah akan ada pihak yang menang dan akan ada pihak yang kalah. So, rakyat pula, dia meletakkan nasib mereka, hendak menentukan masa depan mereka kepada mana-mana parti yang menang pada pertandingan tersebut, dan akan meletakkan jugalah erti kehidupan mereka lah. Jadi, pada Ustaz, apa pandangan Ustaz, apakah sebenarnya erti kemenangan parti yang akan menang pada pilihan raya negeri akan datang? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih pengacara. Kita bersama dalam bual bicara yang sangat penting pada pandangan saya, menyentuh soal pilihan raya yang sedang berlaku ataupun yang akan berlaku pada hari Sabtu ini. Jadi sebagaimana yang kita faham dan kita tahu bahawa pilihan raya adalah merupakan satu proses dalam demokrasi. Jadi dalam proses demokrasi ini, pihak-pihak yang bertanding berusaha keras, berusaha sedaya upaya untuk memenangi pilihan raya. Jadi proses demokrasi ini sendiri adalah merupakan proses untuk menang, untuk berkuasa dan untuk menang. Jadi pertarungan perebutan kuasa ni adalah suatu yang lama dalam sejarah manusia, satu yang telah cuma bezanya dalam demokrasi ini dia boleh dilaksanakan dengan cara yang aman, dengan cara yang tidak bertumpah darah. Jadi itu satu kelebihan dalam demokrasi lah, maknanya kita boleh berebut kuasa dengan cara yang aman. Tetapi apakah perebutan kuasa ini, implikasinya kepada kehidupan rakyat? Jadi kita lihat dalam konteks pengalaman dalam negara kita dan juga di luar dan dalam sejarah. Dan biasanya kalau dulu mana kita katakan sampai bertumpah darah, tetapi hari ini perebutan kuasa dapat disusun dengan baik. Tetapi soalannya sejauh mana proses perebutan kuasa ini boleh membawa
ataupun sebenarnya membawa kepada tujuan untuk membina sebuah kehidupan yang baik, sebuah negara yang baik ataupun negara yang maju dan sebagainya. Dalam pengalaman dan pemerhatian kita hari ini lah yang sedang berlaku hari ini, kita dapat melihat fenomena yang sama, iaitu kerakusan dan demi untuk mencapai tujuan kuasa, manusia biasanya lupa kepada hukum hakam, lupa kepada nilai moral, lupa kepada akhlak, pegangan dan sebagainya. Dalam perebutan kuasa ini, manusia tidak fikir, tidak melanggar ataupun melanggar semua benda, semua moral, semua hukum. Mana dia boleh berbohong, dia boleh menipu, dia boleh menawarkan apa sahaja, dia boleh bercakap tentang mencapai bulan dan bintang dan sebagainya. Jadi kerana ingin berkuasa, dan apabila mereka berkuasa dalam keadaan yang begitu, adakah mereka bermaksud untuk membawa dan melalui kuasa itu kebaikan kepada masyarakat dan negara? Kita dapati, saya tidak mahu menghukum, tetapi ini yang perlu difikirkan oleh masyarakat kita betul-betul. Jadi orientasi pilihan raya, orientasi politik, sebenarnya orientasi berpolitik dalam konteks negara kita ataupun mana-mana negara, bila kita kata kita menunaikan tanggungjawab politik, adakah hanya terhenti kepada kita memberi suara saja? Ataupun kita kena fikir beyond tu, kena fikir apa yang berlaku lepas pada tu, apa manfaatnya kembali kepada kita sebagai rakyat dan kepada negara, kepada masa depan kita dan kepada kehidupan kita. Adakah orientasi ini, politik yang ada seperti hari ini akan membawa kebaikan, bawa perubahan dan sebagainya kepada kehidupan kita dan masa depan kita? Banyak petunjuk menunjukkan bahawa sehingga hari inilah dan dalam tempoh kempen ini begitu nyata sekali boleh diperhatikan bahawa parti-parti politik akan menghemburkan janji-janji murah tanpa tanggungjawab, tanpa bertanggungjawab, bercakap tentang apa sahaja dan melakukan kadang-kadang perkara yang di luar normal biasa untuk meraih undi, meraih sokongan dan mendapat kuasa. Soalan kita dalam yang perlu dipikirkan oleh masyarakat kita dan rakyat kita, selama kita melaksanakan tanggungjawab pilihan raya, memilih pemimpin melalui cara ini, sejauh mana dia telah benar-benar reflect ataupun memberikan kita pulangan sebagaimana yang kita kehendaki. Okey, jadi maksudnya apabila Ustaz kata bahawa gelanggang pilihan raya demokrasi ini sudah menjadi gelanggang perebutan yang rakus, maksudnya ahli politik ini dia sudah apabila dia menganggap dia tidak ada tanggungjawab ataupun tidak bertanggungjawab dengan apa yang disebut, maka orientasinya hanyalah untuk mengekalkan kuasa menggunakan janji-janji dan retorik. Jadi soalan saya yang kedua, apa Ustaz? Apakah sebenarnya implikasi kepada kehidupan masyarakat, implikasi kepada rakyat apabila ahli politik ini mengambil kesempatan ataupun merosakkan, meninggalkan nilai-nilai dan etika-etika moral semata-mata untuk merebut kuasa? Ialah maknanya kesan kepada kehidupan kita, tentu sekali kesan kepada masyarakat, kesan kepada negara dan kesan kepada kehidupan rakyat keseluruhan, kehidupan kita lah keseluruhannya, ialah kita akan terus
menghadapi kesempitan hidup. Kita akan terus menghadapi masalah, krisis demi krisis. Hari ini kita katalah pilihan raya yang dekat ini, yang sedang berlaku ni, siapakah di kalangan kita yang boleh beritahu, boleh jamin bahawa lepas pilihan raya nanti maknanya suasana akan berubah? Adakah janji pilihan raya ke-15 dulu dengan segala kesenangan, segala kemudahan, segala orang kata apa, keistimewaan yang nak dijanjikan kepada rakyat, kepada kemajuan negara selepas pilihan raya ke-15, hari ini bawa kita ke mana? Dia telah bawa kita ke mana? Dan natijah yang sama juga akan berlaku jika sekiranya dalam pilihan yang kecil ini, maknanya janji yang sama, orang yang sama, pembohong-pembohong yang sama, peritorik yang sama, kan? Bila dia bercakap tentang pilihan raya, dia berkempen pilihan raya, dia bercakap dengan janji-janji yang lebih kurang sama, dengan janji manis dan sebagainya, dan kita hampir 100% percaya bahawa keputusan kepilihan raya tidak membawa kepada apa-apa perubahan besar. Tak mungkin bawa kepada perubahan-perubahan besar kepada kehidupan kita. Ini maksudnya Ustaz, rakyat tidak boleh lagi untuk meletakkan harapan mereka, ataupun tidak boleh lagi meletakkan nasib mereka kepada parti politik itu untuk menentukan masa depan dia. Ya. Poin penting yang saya nak ketengahkan di sini ialah bagaimana masyarakat kita memahami maksud berpolitik, tujuan berpolitik, orientasi dia berpolitik. Sekarang ni masyarakat kita sangat simplistik, dan merasakan bahawa bukan salah mereka, tapi oleh kerana situasi politiknya begitu, ada penyokong belah sana dan ada penyokong belah sini. Jadi dia diajar bahawa politik pada mereka ialah hanya membuang undi. Politik pada mereka membuang undi, dan membuang undi seolah-olah mencapai tujuan terbesar dalam politik bagi dia. Ini salah. Sebagai seorang muwatin, sebagai seorang rakyat, sebagai seorang warga negara, mereka harus faham politik sebaiknya. Maknanya orientasi politik itu harus bagaimana, dan harus merealisasikan apa hasrat dia, apa tujuan dia dalam hidup ni. Mana dia mesti kaitkan berpolitik dengan tujuan hidup, berpolitik dengan apa erti kehidupan yang dia nak capai, berpolitik mengundi dengan apa kualiti hidup yang dia mahu kecapi. Jadi dia bukan berhenti pada memangkah, kemudian dikira siapa-siapa menang, yang dia pangkah tu menang, dia dah berjaya, seolah-olah dia telah berjaya, kan? Sebab dia telah menunaikan tanggungjawab dia kononnya sebagai warga negara berpolitik pangkah undi. Jadi bila dia dah pangkah undi, siapa menang, dia kira dah berjaya. Tetapi lepas pada itu dia juga yang sengsara, kerana dia berfikir secara singkat. Dia berfikir secara singkat. Dia fikir dah mengundi, tunaikan tanggungjawab. Tapi lepas daripada mengundi, dia tidak tahu apa yang berlaku. Dia tak ada lagi say. Dia tak boleh bayangkan apa yang akan berlaku lepas pada tu, dan dia tidak tahu bagaimana menguruskan keadaan selepas daripada pilihan raya. Jadi katalah parti fulan kata dia akan turunkan harga minyak, lepas pilihan raya tak turun harga minyak, kesan kepada dia juga, dia yang mengundi, dia kata nak turunkan harga barang, lepas pilihan raya harga barang tak turun, dia juga yang beri kesan. Tetapi oleh kerana dia fikir dia menyokong parti sekian, dan dia mesti sokong walaupun salah,
dan yang ni pun sokong parti sekian, dia kena sokong juga walaupun salah. Jadi dia menanggung, kan? Sepatutnya kalau dia faham berpolitik dan kaitan dia dengan masa depan dia, kaitan dia dengan kehidupan dia dan sebagainya, sebenarnya undi dia akan menjadi lebih mahal, lebih berharga, kan? Kerana dia tidak akan bagi undi kecuali apabila orang itu betul-betul boleh memenuhi kehendak maksud dan tujuan daripada kehidupan yang dia nak cari. Kan? Sekarang ni persoalan kita yang orang kata yang besarnya ialah kelompongan yang berlaku, maknanya sistem orientasi dan politik ini telah membunuh daya fikir, membunuh kekuatan intelektual, dan membunuh keupayaan untuk mempunyai kehendak yang merdeka, kan? Kerana dia sangat rakus dan boleh menyebabkan mereka mengeksploitasi mengeksploitasi kedangkalan ataupun kejahilan, kelemahan pada warga negara, pengundi-pengundi ini, dan mereka eksploitasi sepenuhnya dan membodohkan mereka, dan sehingga mereka tidak faham tentang hidup mereka sendiri. Mereka tak faham tentang apa yang patut mereka perjuangkan tentang kehidupan mereka, masa depan dan mereka dan sebagainya. Mereka hanya berpada dengan mengundi kodenya, dengan memilih parti yang janji-janji, dengan janji-janji itu mereka akan dapat mencapai kebahagiaan. Sedangkan persoalan kebahagiaan, persoalan masa depan, persoalan kualiti hidup yang baik bukan terhenti kepada semata-mata mengundi, tetapi lebih kepada satu usaha yang menyeluruh, yang komprehensif, meliputi keupayaan yang lebih luas dan lebih besar. Okey, baik Ustaz. Jadi kita nampak situasi dari sudut rakyat. Maksudnya apabila orientasi rakyat itu adalah pada undi dan tidak mempunyai apa-apa kontrol ataupun tidak boleh mengawal apa yang berlaku selepas daripada memangkah itu. Jadi adakah bermaksud masyarakat ataupun rakyat itu dia perlu menggunakan kuasa ataupun suara dia yang ada untuk mendesak ataupun mendesak pimpinan ataupun mendesak orang yang dia nak undi untuk orang yang dia nak undi tu untuk memenuhi syarat-syarat yang mereka mahukan, Ustaz? Ya, kalau katalah masyarakat kita ataupun muwatin ni, warga negara ini berpendidikan dan faham dan tidak dikongkong oleh politik kepartian yang membunuh keupayaan berfikir secara objektif tu, dia akan digeruni, dia akan digeruni oleh parti-parti politik. Maknanya parti politik akan cuba lebih terhormat, bukan parti politik murahan, sampah, yang pandai bercakap sikit, pandai berbicara sikit, pandai goreng, pandai tipu, pandai kelentong. Jadi politik jadi pentas mereka-mereka yang lidah bercabang, yang tidak mempunyai moral dan tidak mempunyai tanggungjawab, faham tentang kenegaraan, tak faham tentang kepentingan nasional, tidak faham tentang ekonomi, tak faham tentang maruah politik dan sebagainya. Mereka ini boleh diangkat kalau rakyat faham, kalau muwatin faham, ataupun warga negara ataupun ummah betul-betul faham maksud politik. Mereka akan mengajar parti politik untuk bertindak lebih bertanggungjawab. Parti politik mestilah lebih matang, parti politik mesti lebih faham, parti politik, kepimpinan politik mesti tahu tanggungjawab. Parti politik mesti, kerana apabila mereka gagal dan mereka tidak mampu deliver tanggungjawab memerintah negara, membawa negara kepada kemajuan, menyusun kehidupan untuk lebih baik kepada masyarakat dan sebagainya,
melaksanakan undang-undang dengan tanggungjawab, and di waktu itu mereka akan disikir kalau mereka tidak mampu melaksanakan tanggungjawab dia. Oleh kerana rakyat faham, rakyat memilih dengan betul, dan bukan dimomokkan dengan orang kata apa, ialah sokongan yang menyebabkan sokongan yang membuta tuli. Jadi inilah hasilnya. Kita melihat kualiti politik dan negara kita semakin hari semakin buruk, semakin hari semakin membawa kerosakan berbanding membawa kebaikan. Mungkin Ustaz boleh tambah di akhir daripada itu, apakah lagi sikap yang betul untuk umat ini berdepan dengan krisis-krisis ini, krisis kemelut politik perebutan kuasa ini, Ustaz? Yalah, kalau maknanya kalau untuk melaksanakan tanggungjawab tadi tu, dia masyarakat kita kena mempunyai kebebasan kehendak, kebebasan iradah. Dia tak boleh dikongkong oleh ta'assub, dia tidak boleh dikongkong oleh politik wang, dia tidak boleh dikongkong oleh orang kata apa, kepentingan-kepentingan lain yang tidak objektif. Sekarang ni orientasi politik kita sepanjang daripada merdeka sampai sekarang, and kita dikongkong oleh contoh politik wang. Politik wang ni menyebabkan orang tu jual undi dia daripada awal lagi. Parti politik membeli undi daripada pengundi melalui projek, melalui sogokan, melalui apa saja, dan ini melibatkan bilangan besar daripada masyarakat kita, bilangan besar. Maknanya pihak-pihak politik ini sudah menjadi kartel-kartel yang berkepentingan. Nah, dalam politik dah jadi kartel-kartel dan yang berkepentingan, dan kartel-kartel yang berkepentingan memonopulasi kejahilan, kedhaifan rakyat biasa. Kan rakyat biasa perlu pada ekonomi, perlu pada pendidikan, perlu pada itu, perlu pada kemudahan-kemudahan, walaupun hak itu patutnya hak mereka, tetapi mereka membayangkan seolah-olah ini kurniaan daripada apa nama ni, daripada pihak parti, dan menyebab ataupun yang bukan jawatan kerajaan, dan kawan ni mestilah bersyukur dengan apa yang dibagi. Jadi apa nama ni, kawan ni bagi bantuan dan membeli hak ataupun membeli apa nama ni, membeli kuasa, membeli hak undi itu daripada rakyat kepada mereka. Jadi mereka selamanya terkongkong, selamanya sekongkong. Jadi kadang jadi bila dia dah dikongkong, dia tidak ada kebebasan apa nama ni, kebebasan kehendak tidak ada, kerana dia telah menyerahkan hak mereka, kebebasan mereka, kuasa mereka tu kepada parti politik. Begitu juga kepada orang yang orang kata ta'assub, ta'assub begitu juga, apa pun tak apalah, kita dah daripada parti kita, dia bagi alasan bodoh pun kita terima, dia pakai hujah macam mana pun kita terima. Mana intelektualisme kita tu dah mati, tak boleh nilai apa nama ni, hujah-hujah bodoh tu sebagai bodoh, kerana kita dah bunuh sendiri intelektual kita. Jadi perjuangan kita yang patutnya ialah yang sepatutnya, maknanya dalam kita, kalau kita nak politik yang berjaya, orientasi politik yang berjaya dan memajukan masyarakat dan negara, kita kena pergi kepada membebaskan iradah. Dan untuk membebaskan iradah ni kena bagi rakyat kebebasan, memberikan mereka ilmu, memberikan mereka kesedaran, memberikan mereka kefahaman, bukan memberikan mereka dakwah ataupun propaganda ataupun permainan isu yang mengelirukan dan membodohkan. Jadi sepatutnya kempen-kempen politik ke arah menyedarkan, ke arah memberikan ilmu, memberi fakta,
dan memberi kesedaran. Bukanlah mengeksploitasi kejahilan dan rakyat dan digunakan untuk merebut kuasa. Ya, sebab dia nak berebut kuasa ni dia tak boleh. Sebab kalau katalah kita bagi kefahaman yang betul, mungkin dia tak undi kita. Jadi kalau kita nak suruh dia undi kita, kita kena tipu dia, kena bodohkan dia. Sebab tak semua orang boleh sampai pada fakta. Kan? Yang boleh sampai pada fakta ni golongan sikit saja. Jadi konsep perebutan kuasa itu akan kekal dan membodohkan, dan selagi orang yang duduk atas tu orang yang tidak berwibawa, mereka akan terus memperbodohkan, dan kita akan dapat menyaksikan kehidupan kita, kualiti kehidupan kita sehari-harian dan masa depan kita semakin kelam, semakin serabut, semakin kusut, dan kita akan berdepan dengan berbagai-bagai masalah. Siapa parti menang pun tak guna selagi mana dia tidak berdiri di atas konsep prinsip yang betul. Okey, baik, terima kasih. Mungkin saya boleh simpulkan di sini, ada beberapa perkara di akhir Ustaz lah tadi, Ustaz Abdul Razak sebut tadi. Yang pertama adalah rakyat perlu diberikan dan perlu ada kebebasan kehendak. Yang kedua adalah rakyat perlu, apa istilahnya Ustaz, mengajar ataupun mempunyai kuasa untuk pemimpin yang dia undi itu melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang pemimpin yang betul lah. Baik, terima kasih. Itu sahaja. Kita berjumpa ke dalam episod yang akan datang. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.